Tahukah kita bahawa selain daripada kita, ada lagi makhluk-makhluk lain selain daripada manusia yang juga cinta dan rindu kepada Nabi SAW. Dan kadang-kadang kecintaan makhluk-makhluk ini kepada Nabi begitu hebat, kalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Saudara penghamba, alhamdulillah, sekali lagi dengan izin dan ketentuannya kita bertemu dalam sesi tazkirah santai kita. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita perolehi daripada sembang-sembang kita pada kali ini. Saya bersiaran daripada pantai Teluk Cempedak, seperti yang terbentang luas di belakang saya ketika ini. Bagi orang yang pernah berkunjung ke Kuantan, dia menjadi satu destinasi wajib untuk datang ke pantai Teluk Cempedak ini. Ya, kita bila melihat laut, kita akan dapat melihat kebesaran Allah. Sebab itu Allah cabar di dalam Quran, Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah seluruh lautan diambil untuk dijadikan tinta, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi. Seluruh laut ini sedut buat dakwah, kata Allah. Tulis semua ilmu Allah, nescaya habis semua laut, masih belum habis lagi ditulis segala ilmu Allah. Itu disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Inilah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tunjukkan bagaimana hebat, macam mana pun manusia, ilmu Allah itu lebih luas. Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini saya nak berkongsikan atau nak berkongsi cerita berkenaan tentang Nabi SAW ini. Kita rasa dan kita dakwa kita cinta kepada Nabi. Tahukah kita bahawa selain daripada kita, ada lagi makhluk-makhluk lain selain daripada manusia yang juga cinta dan rindu kepada Nabi SAW. Dan kadang-kadang kecintaan makhluk-makhluk ini kepada Nabi begitu hebat, kalah kita. Luar biasa sekali. Ada satu kisah yang mana kisah ini ada direkodkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW punyalah dia ni rahmat kepada sekalian alam ini, sehingga kan batu pun ada yang memberi salam kepada Nabi. Batu memberi salam. Kata Nabi, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhu al-an. Kata Nabi, sesungguhnya aku tahu ada satu batu di Mekah yang sering memberi salam kepadaku walaupun sebelum aku diangkat menjadi Nabi. Sesungguhnya aku tahu di mana batu tu sampai sekarang. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan, batu beri salam. Pelajaran hadis ini juga adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, begitu kuatnya akidah mereka. Walaupun mereka tahu batu boleh beri salam, tapi tak ada seorang pun teruja untuk mengambil batu itu buat batu cincin. Tidak ada. Tak dapat saya bayangkan kalaulah batu tu ada di tempat kita, habis kerumun dia orang. Seorang ni ambil sikit, orang ni ambil sikit. Apa sebab? Akidah sahabat begitu kuat. Dia tahu yang berkuasa bukannya batu tapi Allah. Tak ada takwil-takwil lagi, oh ini barakah lah, ni tak ada. Dia, akidah mereka kemah. Itu satu. Yang kedua, ada satu kisah, ada seekor unta yang bercakap dan berdialog dengan Nabi SAW. Ada satu riwayat daripada Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, dia bercerita, satu ketika kami dalam perjalanan bersama dengan baginda Nabi, dan kami lalu di satu kawasan yang ada sekawanan unta. Falamma ra'ahul ba'ir jarjara fawada'a jiranahu fawaqafa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal aina sahib hadzal ba'ir.
Bila Nabi lalu dekat sekawanan unta ini, tiba-tiba ada seekor daripada unta ni dia keluar. Dia keluar, jadi para sahabat yang kawal Nabi jaga keselamatan ni ingatkan takut ada apa-apa. Nabi kata tak apa, no problem, biarkan. Unta tu datang, fawada'a jiranuhu fawaqafa alaih. Dia meletakkan lehernya pada bahu Nabi. Kemudian dia bercakap sesuatu dengan Nabi dengan bahasa unta. Dan Nabi SAW dia memahami, Nabi mengangguk, Nabi memberi respon. Setelah habis perbicaraan, lantas Nabi pun tanya, aina sahibu hadzal ba'ir? Mana pemilik unta ini? Owner dia mana? Maka pergi faja'u faqala bi'nihi. Para sahabat jumpa pemilik unta, Nabi pun dah menghadap Nabi pun tanya, beritahu, bi'nihi, jual unta tu pada saya. Jual, saya nak beli sekarang. Jual sekarang. Maka kata laki-laki ini, bal nahibuhu laka ya Rasulullah. Kalau tuan yang nak, takkan kami jual, kami bagi saja ya Rasulullah. Ini hadiah daripada kami, hadiah kasih sayang. Maka kata Nabi, kalau awak ada berapa ekor unta? Jawab laki ni, seekor ni sajalah ya Rasulullah. Habis kalau bagi saya esok, susah cari siapa? Susah lagi. Dia tak payah, ambil saja unta ini, jaga elok. Cuma kata Nabi, amma idza zukirat hadza min amrihi fa innahu syaka kasratal amal wa qillatal alaf fahsinu ilaih. Kata Nabi, unta ni tadi dia mengadu kepada saya tentang kerja berat yang kamu berikan pada dia. Dia kerja teruk, tapi ganjaran ataupun upah yang diberikan itu tidak berpadanan. Maka kata Nabi, fahsinu ilaihi, buatlah baik kepada unta ini. Bayangkan, unta pun datang mengadu kepada Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, kisah yang begitu popular sekali, iaitu tangisan tiang Masjid Nabawi, yang mana tiang itu merupakan tiang yang asalnya pokok kurma ataupun batang kurma. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba yastanidu ila jiz'i nakhlatin min siwaril masjid. Nabi kalau berkhutbah, kata Jabir, baginda dia akan bersandar kepada batang kurma di salah satu daripada tiang masjid itu. Falamma suni'al mimbaru wastawa alaihi idtarabat tilka sariyah kahanina naqati hatta sami'aha ahlul masjid. Bila mimbar yang baru telah dibuat, maka tiang tersebut tidak lagi digunakan. Jadi satu hari, kata para sahabat, kami mendengar ada suara tangisan bagaikan tangisan unta, kata sahabat, merengek. Semua orang dalam masjid mendengar, sami'aha ahlul masjid. Semua orang dalam masjid mendengar. Kata, siapalah yang menangis? Hatta nazala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tanaqaha fasakatat. Rupanya yang menangis itu adalah tiang itu. Lantas Nabi pun turun, Nabi mengusapnya, barulah dia diam. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Tiang pun menangis kerana cinta dan rindu pada Nabi. Dan yang keempat, yang terakhir, cerita makhluk lain yang cinta kepada Nabi. Ini satu cerita kisah yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dia bercerita, baina nahnu nasiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalna manzilan fanaman Nabi. Kami pernah outstation, keluar daerah bersama dengan Nabi. Jadi sampai di satu tempat, Nabi tidur, berehat seketika dalam perjalanan. Sedang kami berehat itu, faja'at syajaratun tashuqqul ard hatta ghasyiyathu summa raja'at ila makaniha. Sedang kami berkawal jaga Nabi tengah tidur, tiba-tiba datang sebatang pokok, yang mana pokok ni berjalan membelah bumi. Pokok berjalan. Pokok macam pokok yang ada keliling kita ni berjalan. Berjalan sehingga sampai kepada Nabi dan dia menaungi Nabi, meneduhkan Nabi. Macam sekarang kita panas, ada cahaya matahari. Kalau Nabi ni, pokok datang, payungkan dia. Kemudian falamma staiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakarat lahu faqala hiya syajaratun ista'zanat rabbaha azza wa jal an tusallima ala Rasulillah fa'adhina laha.
Jadi Nabi ni bila tidur, pokok ni payungkan, sumaraja'an ila makaniha, pokok ni balik semula kepada tempatnya yang asal. Maka Nabi pun bangun. Bila Nabi bangun daripada tidur, para sahabat pun bercerita, ya Rasulullah, tadi masa tuan tidur ada pokok datang gogok, begitu ajaib sekali ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Tilka syajaratun. Pokok itu, kata Nabi, adalah hiya syajaratun ista'zanat. Dia adalah pokok yang telah diberi izin oleh Allah Ta'ala kerana dia mohon untuk memayungi aku. Maka dia telah datang, fa'adzinalaha, dia telah diizinkan oleh Allah untuk memayungkan aku. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Maka saudara-saudari sekalian, marilah kita cuba nak membayangkan, kalaulah makhluk-makhluk selain daripada manusia ini begitu cinta, rindu, sayang, bangga dengan Nabi SAW, maka bagaimanakah kita? Marilah kita sama-sama mengambil pelajaran untuk tetap menanamkan rasa cinta, rindu, bangga dan sayang dengan Nabi SAW. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.